hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni bererti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita semua. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Duit itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah. Dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. 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 Summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya, mari kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla dari lubuk hati yang paling dalam. Agar segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, yang kerana apa? Kerana dengan setiap nikmat itu akan ditanya kembali oleh Allah SWT. Summa, kemudian akan ditanya kembali akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Itulah dia. Semuanya akan ditanya akan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. InsyaAllah. Sebab itu kita kena menanamkan benar-benar kesyukuran yang mendalam dari hati kita ini, yang benar-benar menghayati akan setiap nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan sebab itu kita menjadilah hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, salam ma'al hijrah, salam tahun baru 1442 hijrah. Mudah-mudahan pada malam ini, yakni malam 1 Muharram, mudah-mudahan mendapat barakahnya insya-Allah. Berkat malam ini insya-Allah permulaan tahun baru kita, dan kita masih lagi meneruskan kajian ilmu kita insya-Allah dalam kitab yang baru Lisanul Haqq. Baik, untuk kita meneruskan kajian ilmu kita lagi, memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ini, mari kita sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis. Alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah meneruskan kajian kita pada malam yang penuh barakah ni, malam 1 Muharram 1442 Hijrah. Mudah-mudahan dengan berakhirnya tahun 1441 Hijrah yang lepas, yang baru saja melabuhkan tiranya, kita pengakhiran tahun itu diakhiri dengan pengampunan dan keselamatan pada Allah SWT. Allah kurniakan kita keampunan dan keselamatannya daripada segala kesilapan dan kemukaan. Kita mohon lindung pada Allah Ta'ala sepanjang tahun yang lepas. Kebarangkalian, kemungkinan banyak kekhilafan yang kita telah lakukan, kita mohon keampunan daripada Allah Ta'ala, dan kita mohon keselamatan, perlindungan daripada segala perkara yang boleh memudaratkan kita. Dan apabila tirai baru dibuka pada 1442 Hijrah ini, kita mohon pula dengan penuh rahmatnya, dengan belas kasihnya,
dan kita memohon di atas segala kebaikan daripadanya dihimpunkan seluruhnya dalam hidup kita untuk meneruskan kehidupan kita yang berbaki tak tahu bila ini, insya-Allah. Amin. Summa alhamdulillah summa amin. Baik, insya-Allah. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi meneruskan kajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah bulan Muharram kita berazam untuk kita menjauhi perkara yang haram. Bulan Muharram kita nak menghancurkan perkara-perkara yang haram yang banyak ada dalam diri kita ini, terutamanya lisan-lisan atau kalam-kalam yang mengundang perkara-perkara kemukaan. Lisan kita, kalam kita yang haram-haram, kata-kata kita yang mengundang kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berazam yang mana tanpa sedar kita berkata-kata kita itu dengan disertai dengan berbau kemungkaran, syirik yang tersembunyi, khafi, syirik yang tersembunyi, dan kejahilannya kita tidak sedar berlakunya dalam kata-kata kita ini. Jadi sebab itu kajian ini dilanjutkan agar kita mampu menghayati dan memahami akan perkara yang sangat penting untuk dijaga dan ditekankan dalam kehidupan seorang mukmin itu adalah lisan. Lisan ni sangat dijaga. Malah dirakamkan dalam satu hadis Nabi juga, mafhum hadis, al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Al-muslimu, orang muslim itu, al-muslimu man salima muslimu. Orang muslim itu sebenarnya adalah apabila sahabatnya ataupun muslim yang lain, al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Sejahtera dia, selamat dia daripada lisan dia dan tangan dia. Maknanya lisan ini menjadi topik yang sangat penting setelah kita menghayati tentang hakikat kehidupan itu, yang kita telah faham tentang akhlak, kemudian di manakah titik tolak untuk kita menjaga tentang pembangunan akhlak itu adalah lisan kita. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perbincangan kita yang lepas, yang semalam kita telah sentuh bagaimana kita menilai kalam-kalam ataupun lisan yang membawa kepada kebenaran. Lisan yang membawa kepada kebenaran, dan kita mahu menghayati lagi agar lisan yang membawa kepada kebenaran inilah yang menjadi panduan dalam hidup kita. Jadi alhamdulillah, insya-Allah, terima kasih sebelum kita meneruskan kajian kita. Terima kasih kepada semua yang telah bersiaran pada malam ini, dan yang baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan yang lama atau yang istiqamah, subhanallah, tahniah dan syabas, ada terus istiqamah dalam pengajian ini, alhamdulillah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, dalam pengajian ini tuan-tuan sedang jemaah mata Allah Subhanahu taala, semalam kita dah sentuh tentang kita menyambung kajian tentang kalam perasaan, bersumberkan perasaan, kalam yang bersumberkan kepada kebenaran. Semalam kita dah sentuh tentang bagaimana yang mana kita telah rungkaikan ciri-ciri atau sifat-sifat kalam yang membawa kepada kebenaran. Dan penting. Sebab apatah lagi kita dah masuk ke tahun baru ini, tahun baru hijrah. Apabila Nabi SAW berkata mafhum hadis, setelah kalau kita lihat setelah penghijrahan itu berlakunya peperangan, syariat perang. Lepas pada hijrah, Nabi bermula empayar Islamnya di Madinatul Munawwarah yang dinamakan Yathrib. Bila Nabi hijrah pergi ke Ras Yathrib yang dinamakan Madinah. Di situ seterusnya turunnya syariat puasa dan seterusnya syariat berperang. Baik. Kita lihat peristiwa selepas hijrah, maknanya setelah iman. Sebab kalau kita lihat 13 tahun, saya nak kaitkan tentang hijrah sikit. 13 tahun Nabi SAW di Mekah. Itu misinya itu adalah pembangunan dalaman ataupun kalimatul haq, kalimatul thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 13 tahun Nabi SAW itu benar-benar menanamkan dalam jiwa semua pengikut ataupun umat waktu itu, yakni untuk menegakkan warabbaka fakabir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu misi akidahnya. Baik, setelah itu ancaman demi ancaman berlaku sehingga ke muncak dinamakan tahun duka cita. Mata kematian ataupun kewafatan
isteri yang Nabi sangat sayangi itu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kemudian kematian pak saudara Nabi, maka itu kemuncak kepada peristiwa yang mana datangnya perintah untuk Nabi berhijrah. Sebelum itu Nabi Isra wal Mi'raj, kemudian Nabi setelah dapatnya Isra wal Mi'raj, kemudian Nabi berhijrah. Perintah seterusnya. Maka setelah berhijrah itu dipendekkan cerita, diringkaskan sirah ini sebab kita bukan nak meneliti menelusuri sirah. Ni kita boleh buka kelas sirah nanti. Cuma sekarang kita nak ambil ibrah. Daripada sirah ni kita cari ibrah. Ini pengajaran dia. Kaitan dengan lisan ini. Sebab setelah berhijrah, maka datangnya syariat-syariat yang seterusnya. Itulah turunnya solat, kemudian puasa. Seterusnya datanglah juga syiar atau syariat peperangan. Yang mana di situ berlakulah peperangan yang sangat epik ataupun sangat besar sehingga mendapat Badar Al-Kubra. Ketika perang Badar Al-Kubra ni tuan-tuan, sedang Imam Allah Ta'ala, setelah menangnya, Allah takdirkan menangnya para pejuang mujahidin yang berjuang waktu itu 313 orang sahaja. Maka setelah itu Mahfudin Nabi kata akan ada lagi satu peperangan yang besar, katanya. Apa dia? Itulah jihad melawan hawa nafsu. Nampak? Jadi besarnya perjuangan ini sehinggakan dia mampu mengganggu atau menguasai nanti seluruh aspek kehidupan kita berdasarkan nafsu ini. Besarnya perjuangan peperangan yang kita nampak dalam Badar Al-Kubra itu, besar lagi peperangan melawan hawa nafsu. Kerana hawa nafsu ini tidak nampak musuhnya. Kalau peperangan zahir, nampak musuhnya. Yakni berlawan secara nyata. Contoh, lawan musuh Islam yang menentang Islam secara nyata. Jadi kita nampak, wah imam sekiranya kita lawan, kita berperang, mati takdir dengan niat yang benar, mati syahid. Tapi ketika kita nak berperang melawan hawa nafsu, siapakah musuhnya itu, di mana duduknya? Diri sendiri. Nampak? Ada pada diri sendiri. Dan kalau sekiranya kita kalah melawan hawa nafsu, di mana tempat kita? Finnar wa na'udzubillah min zalik. Gagal, kalah kita melawan hawa nafsu, maka finnar, neraka Allah lah tempat kita. Kalau kalah lawan dengan musuh Islam yang nyata seperti tadi perang, dalam peperangan, kemungkinan syahid, tuan-tuan. Tapi kalau kita kalah lawan hawa nafsu, bukan lagi syahid lagi dah. Dia akan mati dalam keadaan kalah dengan hawa nafsu. Ini cukup besar peperangan ini, tuan-tuan. Jadi penghijrahan ini, yang mana dalam konsep berhijrah dari satu tempat ke tempat tiada lagi berlaku sudah. Tetapi penghijrahan yang akan menjadikan hidup ini sentiasa berperang, dipanggil mujahadah, itu adalah berperang dengan hawa nafsu. Musuh utama kita. Yang mana hawa nafsu ini juga pada diri kita. Nak melawan hawa nafsu yang ada pada diri sendiri. Bayangkan, susah tidak? Susah, tuan-tuan. Tak nampak kedudukan dia itu. Malah hawa nafsu ini dihiasi dengan perkara hubbus syahwat. Perkara yang sangat menyeronokkan. Yang mana cabaran untuk berhadapan dengan nafsu ini adalah perkara yang menyeronokkan. Sebagai contoh, tengok ceramah malam ini dengan tengok hiburan, seronok gelak-gelak, atau tengok cerita-cerita yang apa-apalah cerita yang bermainkan emosi dan perasaan. Sudah pasti viewer ataupun yang kita akan lebih nak cenderung itu adalah tentang perkara tadi. Memang beratnya melawan hawa nafsu ini hanya Allah Ta'ala sajalah yang akan mampu membantu kita. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, bila kata susahnya, bila kita kena faham dulu susahnya lawan hawa nafsu, maka jangan letak pada diri. Jangan letak pada diri. Kalau letak pada diri, memang sampai kesudah tak selesai masalah. Sebab itu kita kena bersandarkan kembali kepada Allah. Sebab itu kita telah mengkaji tentang hakikat kehidupan. Kita telah mengkaji tentang ke mana sandaran utama kita. Baik. Jadi sedang mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kembalikan diri kita kepada Allah. Ini hijrah. Kembali kepada fitrah. Kembalikan diri kita kepada Allah. Serah diri balik kepada Allah. Surrender. Surrender.
kembali kepada Allah. Siapa boleh jaga lisan dia? Bagi tahu, lidah tidak bertulang ini siapa boleh jaga? Sekarang bolehlah tengah kuliah ni. Tengah kuliah cuba tengok Allah uji lagi. Tak apa, keluar terpacur dalam lidah dia. Seorang pun tak boleh menjamin apa yang keluar dari lisannya, melainkan Allah jamin dia duduk dalam ketaatan dan kebenaran. Maka sebab itu malam ini dan malam-malam seterusnya sebelumnya, kita memilih untuk duduk dalam jalan ilmu, jalan ketaatan. Supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala jamin kita di saat kita di luar kemampuan untuk menjaga lisan terutamanya, apatah lagi menjaga kehidupan. Subhanallah. Kita tak mampu menjaga kehidupan yang begitu kompleks. Yang begitu detail, yang begitu banyak cabangnya itu, sehingga kan kita tak mampu nak memahaminya. Wa imma nak memahami satu titik pun kita tak mampu. Bayangkan, bagaimana kita hari ini boleh mendabik dada mengatakan, saya boleh menjaga. Tak boleh. Sebab itu yang pertama, memang tanpa disedari Ustaz, memang tak sedar. Sedar-sedar je kena tampar. Itu je, kena. Allah dah menyesal. Orang kata apa? Terajak perahu boleh diunjur. Terajak kata, habislah dia. Nampak? Setiap kata-kata yang keluar ini sama ada je menyihatkan atau menyakitkan. Sama ada je membawa kepada kesan pahala atau kesan dosa. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Ini kena jelas. Kita kena faham keadaan ini. Sebab tu dalam agama sangat titik beratkan tentang peranan lisan di dalam kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Saya nak membacakan dalam satu hadis Nabi SAW berkenaan tentang kalam-kalam yang diredai. Baik, nanti saya akan masukkan dalam nota ini. Hari hari saya bacakan dulu tentang bagaimana seorang hamba itu akan diangkat darjatnya kerana kata-kata. Bagaimana seorang hamba itu akan dilemparkan ke dalam neraka kerana kata-kata. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innal abada la yatakallamu bil kalimat ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan berkata-kata dengan perkataan tanpa dia memikirkan baik dan buruknya. Nampak? Seorang hamba, kata Nabi, innal abada la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha. Ini kecenderungan kita. Kita suka berkata tentang perkara yang dia panggil apa? Sedap mulut, orang kata. Sedap mulut ni memang akan berlaku. Maka Nabi kata, yahwi biha finnar, lalu dengan perkataan itu dia dicampakkan ke neraka dengan jaraknya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Subhanallah. Bayangkan, sebab dia berkata-kata tidak mengikut spek dia. Ikut dan ikut perasaan. Ni kejap lagi kita detailkan kata-kata ikut perasaan ni macam mana. Apa ciri-ciri? Semalam kita dah sentuh sifat kata-kata kebenaran. Ni hadis Nabi kata. Bila bercakap tanpa berfikir, bercakap ikut suka mulut dia nak cakap, ataupun ikut perasaan dia, atau berkata mengikut sangkaan dia, berkata-kata ikut apa yang berlaku depan mata dia, maka Nabi kata yahwi biha finnar ab'ada ma bayyanal masyriq wal maghrib. Lalu dengan perkataan itu dia dicampakkan ke dalam neraka dengan jarak lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab itu Nabi kata orang yang beriman pasti berhati-hati dan berkata-kata. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmun. Ini kata kunci. Baik. Jadi seterusnya dalam hadis yang lain, kalau kita lihat tadi hadis riwayat Sahih Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Jadi dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Innal abada la takallama bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha bala. Sesungguhnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abada la takallamu bil kalimati min ridwanillahi. Sesungguhnya seorang hamba yang berkata-kata dengan kalimah yang diredai Allah tanpa dia mempedulikan hal itu. Maknanya apabila seseorang itu berkata-kata dengan kalimah yang Allah redha, tetapi dia tak tahu kalimah itu Allah redha, maka kata Nabi SAW, yarfa'ullahu biha darajat. Lalu Allah meninggikan beberapa darajatnya. Bayangkan. Dalam perkataan yang dia tak sedar, dia tak tahu pun, tapi perkataan itu Allah ridha atas dia. Atau Allah ridha atas perkataan itu, maka Allah ridha juga atas dia. Yarfa'ullahu biha darajat. Nampak? Dan lawannya juga ada. Wa innal abada la takallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Tadi kita berkata kita tak tahu pun apa yang kita tahu itu, kata itu, tapi kata-kata itu alhamdulillah nak jadikannya Allah suka kata-kata itu walaupun kita tak tahu, maka angkat darjatnya, kan dia berkata. Dan kata Nabi lagi sambungannya, wa innal abada, dan sesungguhnya apabila seorang hamba la takallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba akan berkata-kata dengan kalimah yang dimurkainya. Yang dimurkai Allah tanpa dia pedulikan. Nampak? Tanpa dia mempedulikan apa yang dia kata. Dia tak tahu pun apa dia cakap ni, mengikut-ikut dah ni. Dia dengar macam seronok dia cakap tu, ataupun dia cakap tanpa ada ilmu tentang perkara itu, padahal perkara itu dimurkai oleh Allah. Sakhatillahi, Allah murka pada perkataan itu. Nabi kata apa? Yahwi biha fi jahannam, lalu Allah mencampakkannya ke dalam neraka. Sahih Bukhari. Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, dua hadis yang saya bacakan tadi ini sangat memberikan satu pendetilan, satu ketelitian, kerana dengan kata-kata mampu meningkatkan darjat seseorang itu, kerana dengan kata-kata mampu menjatuhkan darjat seseorang itu. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata. Bukan kerana manusia saja, kata-kata, oh nanti manusia terasa, tapi yang lebih bahaya dari itu, Allah murka. Bila kata-kata itu Allah murka, yahwi biha fi jahannam, kata Nabi SAW, Allah campakkan dia ke dalam neraka disebabkan kata-kata yang Allah murka. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tanpa sedar, kata-kata yang membawa kepada kemurkaan. Maka di sini kita boleh sambung pengajian kita dalam kita menilai kembali jenis kata-kata. Ini kita dah sentuh semalam, bagaimana yang kita pecahkan, kita buat murajaah balik kalimatul haq atau lisanul haq, kalam-kalam kebenaran. Kita lihat ini kalam yang benar, kalam yang batil. Kalam yang benar semalam kita dah sentuh berdasarkan kepada kekuasaan Allah. Kita buat murajaah. Bagaimana kata kalam-kalam yang membawa kepada kalam yang benar itu, kalam kebenaran dan kalam kebatilan. Kalam kebenaran kekuasaan Allah yang mana berpaksikan kalimat thayyibah, ya. La ilaha illallah. Ini kalimah ada rukunnya.
Jadi kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu juga membawa kepada berbincang tentang kekuasaan Allah. Tentang kalamullah. Al-Quran. Kalam Rasulullah. Atau hadis. Ini antara jenis-jenis dia. Dan kalau kita lihat di sini, yang mana cirinya itu, kalau kita lihat, kita buat ulang kaji ya. Ini kalam-kalam ataupun perkataan yang Allah ridha. Yang mana yang pertama, membawa menambah keyakinan. Ini sifat-sifat kebenaran dulu ya. Yang kedua, dia menghancurkan keraguan, keyakinan. Yang kedua, kalau kita lihat, yang membawa ketenangan. Yang ketiga, memberikan panduan dan bimbingan. Dan ini juga memberikan kaedah atau ciri-cirinya juga, itu tegas, jelas, cerdas. Yang mana tegas ini pergi kepada akidah, jelas kepada fikihnya, hukum, cerdas kepada hikmahnya. Kandungan-kandungan kalam. Kandungan-kandungan kalam ni ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ini juga kita akan nampak bagaimana kita nak menggunakannya dalam kehidupan. Banyak kadang-kadang kita tak sedar itu kalang kebenaran atau kalang kebatilan. Bila kita faham ada tiga sifat ini yang kita tengok dalam kehidupan, baru kita boleh kenal pasti dia. Tanpa sedar. Kadang-kadang kita mungkin kita dah sebut kalam itu dalam kebenaran, tapi dalam perbualan harian kita, percakapan kita, dia jadi sebaliknya. Ini kita bimbang ya. Baik, jadi terus kalau kita lihat kepada lawan kepada benar, itu batil. Asasnya apa batil ini? Asasnya itu adalah perasaan. Ini nafsu ni. Nafsu, perasaan. Nafsu. Yang mana daripada perasaan ini, yang mana perasaan itu juga dinamakan nafsu, berkatanya itu hanya bersandarkan kepada satu keadaan. Yang kedua, berkata-kata itu kerana kebendaan. Ini asas dia tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi kalau kita lihat sandaran kata-kata yang bersandarkan atau berorientasikan, bersumberkan nafsu itu batil itu, maka dia terus berkata-kata bersandarkan perasaan dia. Perasaan itu dipengaruhi oleh keadaan dan kebendaan. Maka ini tidak membawa kepada kekuasaan Allah. Dia tidak membawa pada kekuasaan Allah. Dia akan membawa pada keakuan. Nampak? Dan kata-kata kepada keakuan ini, lawan dia adalah keraguan. Dia akan menimbulkan keraguan. Kegelisahan.
atau kebimbangan. Ini ciri-ciri dia. Dan yang ketiga, kesesatan. Keakuan ini dia akan mengarahkan kepada 3 perkara ini. Nampak? Saya bawa kat sini lah lebih nampak sebelah sini ya. Kalam perasaan ini berkata mengikut perasaan atau berkata mengikut nafsu. Nafsu. Nah. Jadi, bila yang pertama itu, nafsu ini orientasinya adalah keadaan. Keadaan ni maksudnya apa? Dia akan berbicara mengikut sangkaan. Sangkaan semata-mata. Apa yang dia tengok, itu dia cakap. Dia terus. Dia tak tabayun dulu, dia tak selidik, dia terus pak. Dia terus. Kalau itulah dia cakap. Sedangkan kita tak tahu lagi apa jadi sebaliknya. Banyak contoh yang kita akan boleh rungkaikan di sini. Sebagai contoh, bila orang miskin. Nampak miskin ni lah. Tengok miskin ni. Sebab miskin ni lah dia terus bagi tafsiran miskin itu sekian. Dia tak tengok hikmah. Apa yang tersirat di sebalik apa yang dilihat. Hati-hati. Ya? Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Yang kedua, dia akan melihat kebendaan. Ini berbicara soal situasi yang diletakkan kepada kedudukan, kebendaan, benda. Nisbah kepada kebendaan ni. Jadi bicara soal dunia. Baik. Ini emosi ni, dia akan memainkan emosi. Dia akan bermain emosi. Kalau keadaan sangkaan ni, dia akan berbicara soal emosi susah. Apa dia? Efek kepada susah, sedih. Emosi senang. Gembira. Nampak tak? Baik, kalau dia berbicara soal berdasarkan susah dan senang dia saja, maka susah senang ni dia memberi kesan kepada siapa? Aku. Keakuan. Ini nampakkan bahawa keakuan inilah yang akan mendominasi perbincangan dalam bab batil ini. Dia akan banyak, dia cerita tentang orang juga, dia cerita tentang orang lain, tetapi orang lain tu menyusahkan dia. Dia cerita banyak atau senang, senang saja dia, kalau susahnya orang, macam itulah. Banyak pergi kepada kebendaan keduniaan, yang mana mampu mempengaruhi emosi ini atau perasaan ini, yang perbicaraannya hanya berkisar tentang susah dan senang, sedih dan gembira, yang mana apa kesannya pada aku? Keakuan. Malah keakuan ini akan dipecahkan kepada kekuasaan dia. Kekuasaan berdiri, ini akan keluar banyak kalam-kalam yang dibina sehingga seakan-akan mampu mengubah diri dia. Itu hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi keadaan ini, apatah lagi keadaan kebendaan ni je berbicara soal pengalaman. Ini pun boleh kait dengan pengalaman. Dia cerita bab pengalaman dia tak habis-habis. Pun hati-hati juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Khair. Ya, sama. Emosi perasaan sama. Alhamdulillah. Puan Opa Kasim. Aku salam. Terima kasih kerana baru join. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terus kalau kita lihat, sebenarnya mata Allah SWT. Kalau kita lihat hari ini, bila kata kita nak kena pasti susunan dia, maka
keadaan, kebendaan, ini yang akan menjadi topik hangat perbincangan dia. Emosi susah, senang, keakuan. Kejap lagi baru dia masukkanlah agama sikit-sikit. Dia akan masukkan agama. Tapi yang utama, yang benda-benda yang saya highlightkan ni. Ni yang utama. Ni yang menjadi pillar dia. Kalau boleh, kalau saya bagi contoh macam ni. Pokok tu, kalau pokok tu, ni akar dia tu adalah perkara tadi. Ni akar dia. Asas kepada perbincangan dia itu susah atau senang. Ini asas dia. Keadaan atau kebendaan. Dia berakar ni. Maka dari akar inilah nanti akan tumbuhlah cerita. Maka ceritalah macam mana pun, asasnya itu dari mana. Sebab tu kadang-kadang, kalau orang yang bertanya dengan saya, mengadu cerita, saya akan tengok perbincangan dia aspek mana dia cerita. Kadang-kadang dia pun tak sedar. Sebab tu Nabi kata tadi, berkata dengan benda dia tak tahu pun apa dia cerita. Tapi kerana terpengaruh dengan situasi, terpengaruh dengan perasaan dia, ini emosi lah ni. Semua ini bermain dengan emosi. Nampak? Maka ini ceritalah hasil daripada susah senang dia, zahirlah penceritaan kalam lisan-lisan di sini. Walaupun di sini nanti ditutupi dengan agama. Boleh ditutup. Dia boleh tutup lah, kata yang hijau ni agama. Ni agama, cerita agama lah. Kita kaitkan dengan agama. Contoh sedih, agama kata apa. Tapi ceritanya dia hanya masih berbincang soal sedih, soal susah, soal senang. Jadi dia gunakanlah agama untuk mencari alasan-alasan yang boleh menyokong kesedihan dia. Cari alasan-alasan yang boleh memenangkan emosi dia. Itulah keluarnya cerita pasal isteri-isteri Nabi. Contoh, isteri-isteri Nabi pun cemburu ya Ustaz. Ini kan kami. Apa masalahnya cemburu? Nampak? Sedangkan apa yang berlaku pada Nabi SAW dan Ummahatul Mukminin itu satu pengajaran untuk kita berfikir, dan sudah pasti kedudukan Ummahatul Mukminin pada Nabi itu ahli syurga. Tapi inilah dia, bila mencari dalil-dalil agama untuk mengiyakan kedudukan dia, bukan nak mengubah. Nampak? Nampak itu? Susah senang, ceritalah, ambil dalil agama, tapi asasnya susah. Ya Puan Sakinah Yusof, nak komen kena hati-hati. Mana boleh kita suka-suka hati komen orang. Jangan. Tak boleh. Hati-hati. Lepas tu ulama, orang yang arif, mana ada dia suka komen atau kritik orang. Tak. Even kalau dia nampak salah seseorang itu pun dia tutup. Dia bukan nak dibukanya. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah nafsu dipengaruhi oleh syaitan? Nafsu itu Tuan Azman dipengaruhi oleh kebendaan dan keadaan. Syaitan itu menggalakkan lagi. Kita faham Nafsu ni dah memang dah. Kebendaan, keadaan. Itu dah memang dah, nafsu ni akan tertarik dengan keadaan dan kebendaan. Nafsu. Syaitan menggalakkan lagi. Syaitan tambahlah keraguan. Nampak? Sedapkan hati. Bukan sedapkan hati, Tuan Syafiq. Sedapkan emosi dia. Bukan sedapkan hati. Nak sedap, cuma kita sebut nak sedapkan hati. Pada hati tak sedap pun. Sampai perkataan biasa. Perkataan biasa kita. Menyedapkan hati itu perkataan adat. Hati tidak boleh disedapkan dengan kemungkaran. Tak boleh. Hati tidak boleh disedapkan dengan perkara yang batil. Tapi sebab sedapkan hati, pada hati tak puas hati tu.
Maka sebenarnya nak sedapkan emosi itu lebih tepat. Nak menyedapkan perasaan dia. Nak menyedapkan emosi dia. Walaupun anak sendiri, Tuan Hasan, kan saya dah kata, protokol kita bincang sebelum ni. Mak ayah itu boleh kata dekat anak. Suami boleh kata kat isteri. Memang lisannya memang kena kata benda yang tegur lah. Nak menasihati, kenalah. Ini komen orang yang tak kena mengena. Janganlah. Kita sebagai orang yang ada Allah berikan mandat dan berikan tanggungjawab, anak, tegurlah. Kalau kita diam, mungkar lah nanti. Tak boleh. Cepat dia. Kalau lagi orang kahwin tu, tengok pasangan dia. Tu. Mula tu. Keluar dia. Allah Akbar. Pantang. Mulut ni cepat dia nak cakap. Tu ya Allah. Bahaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, ni kita kena faham Sebab tu kita banyak tertipu, sebab tu kita minta berlindung. Allahumma inna na'udzu bi'azabi jahannam wa azabil qabr. Sebelum bagi salam tu Nabi ajar. Amalkan doa ni juga boleh. Sebelum bagi salam minta lindung. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal. Ni kita akan terfitnah dengan banyaknya ni fitnah hidup mati ni. Ini fitnah ni. Fitnah. Kita banyak berkata-kata tanpa sedar, terfitnah dengan keadaan. Bila susah dia bagi conclusion. Bila senangnya bagi conclusion, kesimpulan terus. Payah dah, susah. Hidup aku ni memang macam ni dah. Bolehlah kau belajar dulu, okeylah aku ni nak buat jadi apa. Kan? Cakap tu, dia dah jadi kata-kata fitnah. Senanglah kau ya. Senanglah dapat kerja tetap. Senanglah dapat projek. Senanglah. Jadi maknanya, dia hanya berkisah tentang kebendaan cerita dia. Susah, senang. Dan dia terfitnah bahawa itulah senang bagi dia. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sudah pasti, yang bila sebut nafsu ni, sedang mata Allah SWT, semakin kita lawan nafsu itu, semakin kita memberontak. Sebab kitanya lawan dan kita pula bagi makan nafsu. Kita lawan dengan cara kita, mintalah pada Allah. Kita nak halau anjing tapi bagi tulang anjing. Macam mana? Kita nak buang lalat tapi kita masih busuk. Macam mana? Kita nak lawan nafsu tapi kita masih bernafsu. Macam mana? Sebab tu kena faham. Kena faham. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Ini kena betulkan tuan. Ini kata Ustazah Saja Taruh. Ini pun kena betulkan. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Sebenarnya yang menyebabkan mati binasa bukan hati dan rasa. Mati dan binasa ni sebab nafsu je. Sebab nafsu. Hati kena ikut. Hati ni kan iman. Iman ni hati lah. Rasa ini kebenaran. Tapi kerana tidak dibentuk iman dan kebenaran, maka difitnahlah ikut rasa ni. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Lala sekali ikut suka. Ikut iman kat mana? Iman dekat hati. Hati-hati. Ini pun kalau ini next nanti, insya-Allah kita akan rungkai perkataan-perkataan macam ni. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Lala sekali ikut suka. Sebenarnya cerita ikut suka tu. Nak ikut suka tu, dah ikutlah. Dia kalau ikut iman pada hati. Hati ni bicara soal iman je. Mana ada sakit hati ni? Sakit hati ni sebab ikut nafsu. Bila ikut nafsu, hati sakit. Bila ikut nafsu, hati sakit. Dia berkata ikut mati-mati. Itu kalau hati yang mati. Memanglah mati. Ada hati yang hidup. Jadi sebenarnya memang kena ikut hati. Tapi hati bagaimana?
hati yang ada iman. Maknanya memang ikut hati. Tapi hati yang bagaimana? Hati yang ada iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang menjadi rosak itu ikut nafsu. Ikut nafsu. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Nah, ia benar. Ya, kalam itu yang kita kena ubah. Kalam adat itu kena ubah. Sebab duk tepek kat situ saya tulis. Gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Hati ni bicara hati, bicara iman. Bicara hati, bicara kebesaran. Mana ada bicara hati, susah hati, sakit hati, tawar hati. Itu bicara nafsu. Itu bicara perasaan. Bicara hati, ini jelas iman, kekuasaan, kebesaran. Kalau cerita tawa hati, sakit hati, susah hati, ini perasaan nafsu. Beza. Sebab tu kadang-kadang kita masih berbicara soal perasaan tapi guna perkataan hati. Tu dia fitnah bagi hati. Berbicara soal ikut nafsu tapi sebab kita guna ikut hati ataupun susah hati, tawa hati. Sebenarnya tawa-tawa ni sakit, susah hati ni kerana perasaan nafsu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ni fitnah. Jangan melihat bila kita dia panggil apa? Dalam badan kita ini, dalam struktur biologi ini memang mata ini memang akan menjadi main dia, melihat. Bila melihat ini sebab tu kita kata melihat dengan mata hati, boleh kata melihat dengan mata nafsu. Jaga-jaga apa yang kita lihat supaya dia tidak mengganggu apa yang kita ingat. Jaga mata ni boleh berubah menjadi mata hati atau dia boleh berubah menjadi mata nafsu. Memang dari kerana mata. Tapi mata ni bawa ke mana? Mata ni dengan nafsu atau dengan hati? Kalau dengan hati bicaranya ingat Allah. Kalau nafsu bicaranya yang penting kita bincangkan tadi, kebendaan. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi ciri-ciri ya, bila kita sebut tadi, ciri-ciri yang bicara soal nafsu ini adalah keraguan, kegelisahan, kebimbangan. Yang ketiga, kesesatan. Sesat. Ada ciri dia nafsu tu. Kata-kata yang hanya mengikut nafsu ini, dia akan membawa kepada keraguan, kebimbangan, kesesatan. Ini nanti saya kena buat satu gambar ajar yang dipanggil apa? Meliputi semua. Akal duduk sini. Akal ni dia akan berada pada antara dua ni. Antara dua ini dia boleh jadi nafsu kawal akal atau hati kawal akal. Dia boleh jadi antara dua. Jaga apa yang kita lihat supaya tidak mengganggu apa yang kita ingat. Kebimbangan, kesesatan, ketakutan, keraguan, apa sajalah perkataan-perkataan yang perbincangan itu tidak membawa kepada lawannya, ketenangan, bimbingan atau keyakinan. Dia punya nasihat dia tu punah sihat terus, bukan penasihat, punah sihat. Sebab Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Nampak? Dan kalamnya Allah ridha itu adalah yang membawa ingat, yang membawa pada Allah dan tenang. Yang selain daripada itu adalah batil, makhluk. Makhluk kalamnya batil. Apatah lagi, contoh ya,
kalamnya itu perbincangannya adalah perbincangan kehidupan. Sebagai contoh terus, kehidupan, alam, perkahwinan. Sebab tu saya selalu ulang. Cuba tengok. Bila kehidupan alam perkahwinan, biasa kita bagi berbicara soal alam perkahwinan ni bersandarkan apa? Kalau tidak dibawa dengan kebenaran, dia akan berbicara soal perasaan. Sebab tu banyak air mata perkahwinan saja, air mata. Air mata pula, ingat air mata keinsapan, punya air mata kesedihan. Kesedihan asbab kekecewaan. Sebab dia memang dia mula dengan perasaan, dia mula dengan nafsu. Ini kahwin ni nafsu. Patut menundukkan nafsu tapi tak jadi. Dia mengagungkan nafsu. Yang ditumpukan dalam perkahwinan itu adalah perhiasan. Nak kahwin nanti nak hias macam mana? Perhiasan, kebendaan, nak apa? Rumah besar mana? Anak nak berapa? Nampak? Jadi kalam-kalam ini, apatah lagi cerita pula tentang kesetiaan. Kesetiaan ini ingatkan ke syurga lah. Tak. Kesetiaan ni cukup dengan yang satu. Ingat yang satu ni apa? Rupanya satu tu makhluk. Suami, isteri. Dia ikat diri tu dengan makhluk. Dan kebanyakan kalau cerita bab perkahwinan itu yang ditimbulkan itu adalah keraguan. Kau biarkan lelaki kau tu. Kau biarkan dia. Kau tak jagalah makan minum dia tu. Kau biarkan dia. Kau sampai bila? Kau betul ke dia ni? Nampak? Persoalan-persoalan yang akan timbul. Apatah lagi dengan gerak langkah, gerak geri suami yang benar-benar macam mengiyakan pula tu. Tengok tu. Nah, ini yang berlaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah sudah perasaan, air mata kesedihan, kekecewaan, cerita bab perhiasan, kebendaan, kesetiaan, Inilah boraknya pun. Perhiasan itu tengok nak nasi apa, rumah apa, baju apa. Kebendaan macam mana, kan? Simpanan nak berapa, duit nak berapa. Itulah dia cerita. Ya, elok suami dah kerja ragu. Elok suami ada tak cukup. Ya ke cukup ke rezeki ni? Tak cukup. Saya kena, perempuan pula. Akhirnya dua-dua kerja tak cukup dengan zaman dia. Banyak kalam-kalam kebendaan ini banyak mendominasi kita. Ni saya tak detailkan satu-satu lah tulisan ni. Nanti selepas ni saya akan tuliskan contoh satu-satu contoh kata-kata itu. Dia belum cerita bab anak lagi. Tidak cukup nanti ada orang bercatu bab anak. Sebab apa? Nanti kan susah, rezeki tak cukup. Allahu Akbar. Di mana kalam kebenaran? Di mana ketenangan dalam rumah tangga? Kalau perbincangannya semua berorientasikan perasaan. Lepas tu tak habis-habis perasaan. Perasaan cantik, perasaan sayang, perasaan kuat. Perasaan setia. Semua perasaan je lah. Nampak? Habis. Lepas tu nak salahkan orang ketiga, orang luar, orang lain. Padahal tengok rumah tangga, nampak? Kerana hanya guna akal yang bersandarkan nafsu, cerita bab kebimbangan. Baru kahwin. Kawan tu baru kahwin. Bang, nanti abang mati nanti macam mana? La ilaha illallah. Aku baru kahwin, kau cakap aku mati nanti macam mana? Abang dah buat persiapan tadi tak? Nanti kan abang mati kan macam mana? Anak-anak ni saya macam mana? Lain sekali, bini mati dulu. Suami pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selang lepas pada tu, alhamdulillah. Bukan inna lillahi, alhamdulillah. Cakap apa? Kadang-kadang perbincangan tu, perbincangan yang meragukan. Perbincangan yang agiu tentang kebenaran dan kekuasaan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, ni kena faham asasnya dulu. Memang kita akan bagi tamzil.
Contoh-contoh mesti akan kita sertakan. Cuma inilah saya ni, kalam-kalam dalam kehidupan ni, yang mana bila kita terjebak ataupun terfitnah dengan kebendaan nafsu ni, perasaan, cuba tengoklah alam perkahwinan. Dimulakan dengan perasaan. Kasih sayang, emosi, betul lah. Betul maknanya memang ada perasaan, tapi dibiarkan. Akhirnya penuh dengan air mata kesedihan, tiada perhatian, bergaduh sebab tak diberi perhatian, bergaduh sebab tidak ada pujukan, bergaduh sebab ada macam-macam. Kerana apa? Asas dia perasaan. Lepas tu bercerita soal perhiasan, cerita tentang kebendaan, cerita tentang kesetiaan, ni tips-tips lah. Bagaimana nak bagi suami melekat, terikat, macam-macam lah. Cerita tentang diri pula, macam mana nak bagi suami itu begini-begini, macam-macam. Allahu Akbar. Lepas tu pula timbulkan keraguan, persoalan. Abang kahwin dengan saya ni sampai bila abang? Betul ke abang mula saya? Abang ni sejauh mana abang? Mulalah ya Allah. Abang saya tengok sejak 10 tahun kebelakangan ini, performance kita ni dah makin berkurang. Abang mula persoal kita makin siap. Abang mula. Allahu Akbar. Dia bila kata dia mula saja, perasaan tu duduk depan, habis. Dan lebih parah, dia mencari dalil agama untuk membenarkan perasaannya. Hati-hati. Sebab tu payah kita nak rungkai perkara ni. Payah nak rungkai perkara ni. Guna pula dalil agama, ayat-ayat Al-Quran, nak membenarkan setiap perasaan dia itu. Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Kita kadang-kadang nak buat kesimpulan tu, memang dia guna ayat Quran, dia gunalah. Banyaklah, boleh saya bagi contoh ni. Antaranya adalah bagaimana menggunakan ayat tentang wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surah Al-Qasas ayat 77. Kejarlah kamu akan negeri akhirat dan jangan kamu lupakan dunia. Nampak? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dia kerat kat situ, dia kata jangan lupakan dunia. Nampak tak? Allah. Kat situ dia potongnya. Dia ambil sekerat-sekerat. Hati-hati. Apa pun cerita dia, saya nak tunjuk sifat ataupun kesan daripada perasaan ini, dia akan lebih membawa kepada dia akan pergi pada perasaan ni, akan pergi ke kekecewaan, atau bahasanya adalah kegelisahan, gelisah. Itu kalam batil. Gelisah ni bila isu itu timbul. Dia akan mula gelisah. Sekarang dia tak nampak gelisah. Tetapi bila persoalan itu ditimbulkan, dia akan keluar kegelisahan. Itu maknanya batil lah tu. Sebab kalam-kalam kebenaran dia tidak batil. Dia tidak membawa pada gelisah. Dia sentuh bab suami, dia mula. Sentuh bab ini, dia panggil punca-punca tercetusnya pertelingkahan. Dia mesti ada punca dia. Sebab apabila perasaan itu dominan dia, kemudian soalan itu menimbulkan kegelisahan, maka kegelisahan itulah tanda-tanda kebatilan. Gelisah, resah, gopoh, ajilah. Nampak? Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, bila persoalan-persoalan ini ditimbulkan, menimbulkan kegelisahan. Sebab tu kalam agama, kalam kebenaran tidak menimbulkan kegelisahan. Agama ini, Al-Quran datang itu merungkai hudal linnas, memberi petunjuk pada manusia. Wasyifa'ul linnas, syifa bagi manusia dan pengubat bagi hati. Nampak kalam-kalam Al-Quran? Furqan, pembeza pada hak dan batil. Dia tidak tambah gelisah. Jadi kalam-kalamnya membawa kepada gelisah. Itu tanda-tanda kebatilan. Allahu Akbar. Cerita bab duit, gelisah. Cerita bab lelaki nak kahwin lagi, gelisah. Marah.
Cerita sentuh bab-bab tentang diri, orang nak tegur dia, gelisah, marah. Nampak? Gelisah-gelisah ni benda yang tidak bagus. Malah dia akan membawa pada kekecewaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi persoalan ni dia akan timbul lah. Dia akan datanglah persoalan-persoalan. Sebab itu, dia ada topik-topik yang dipanggil pencetus kepada pertelingkahan atau perselisihan. Ada soalan-soalan. Contoh ya, dia pasangan ni kahwin tak dapat anak lagi. Nampak? Bila tak dapat anak lagi, dia tanya, bila nak dapat anak? Aduh, soalan-soalan yang menimbul kegelisahan. Orang tu pula jenis pun faham pun batil. Dia pun dengar, dia ingat dia tu yang mendatangkan anak, jadi dia gelisah dengan soalan itu. Nampak? Soalan yang dilontarkan pada dia itu, memandangkan dia tak balikkan kembali kepada Allah, dia tak mulakan dengan mata hati, dia mendengar soalan tu bulat-bulat dengan telinganya, dengan akal semata-mata, bermaksud nafsu dah menguasai dia. Bila soalan tanya, bila nak ada anak? Mulalah dia gelisah. Mula cetus-cetus ni nak marah ni. Mulut tak nak. Masing-masing lah datang. Minta maaf. Kawan ni dah minta maaf dah. Kawan yang dengar soalan tu dah mula menung-ngenung. Mula pula, yelah bang, saya ni tak berguna. Yelah bang, saya ni tak ada. Yelah bang, saya tak macam orang lain bang. Yelah bang. Mula dia membawakan kegelisahan itu dengan keadaan dia tadi. Dengan keadaan dia. Nampak? Asas kepada nafsu ni kan keadaan dia. Tengok keadaan dan kebendaan asas bernafsu ni, maka perbincangan itu akan terus. Nampak? Allahumma salli ala. Jaga encik suami sebelum kahwin lagi. Tak payah jaga, taat je. Jaga encik suami ni. Suruh jaga ketaatan, bukan jaga suami. Jaga ketaatan pada suami. Ni kata-kata ni kata betul nampak? Jaga encik suami. Boleh jaga ke? Tidur sehari jaga ke? Puan Lis. Tidur sehari mati suami tu. Jaga macam mana? Allah yang jaga. Kita jaga tanggungjawab kita pada suami. Isteri-isteri yang nak selamat dunia akhirat, jaga taat pada suami, bukan jaga suami. Jaga suami tu baik kau kurung dengan suami tu. Jaga dia ustaz. Kita solek dia baru dia tahu. Tu jaga. Kau jaga manusia, jaga anak. Saya nak jaga anak saya ustaz. Jaga macam mana? Jaga anak tu, didik anak. Bukan tengok 24 jam, duk risau tak tentu arah. Serisau nak saya ustaz. Serisau nak saya ustaz. Ngantar anak kat sini. Anak macam mana ustaz? Tanya banyak sangat. Pulang balik anak tu. Jaga tu maksudnya adalah jalankanlah tanggungjawab. Sekiranya contoh nak jaga harta. Bagus soalan tu jaga. Kadang-kadang kita tak sedar kadang-kadang kita sebut tu. Jaga je suami. Jaga tu. Nak jaga-jaga tu kan gelisah. Bila dah kahwin kena terima. Memang kena terima tapi danlah bertinju dulu nak terima tu. Sebab dah penat-penat aku jaga katanya. Cari ke lain juga. Dia terima tu berentamlah dulu. So, kena faham jaga. Jaga amal. Contoh orang nak jaga harta. Banyak mana dia nak jaga? Jagalah ketaatan. Jaga amalan pada harta. Bukan jaga harta. Jaga sedekah. Jaga infak. Jaga wakaf. Jaga zakat. Jaga amal. Barulah betul. Ini dah jaga benda. Sampai ke sudah tak selesai masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi saat kita tak mahu makhluk, saat itu pintu kecil terbuka. Ya benar, Puan Rizara. Sebab kita tak mampu menjaga. Ini kalam-kalam yang batil. Kalam-kalam yang batil tu. Sebab kita sebut saja, kita dah gelisah dah. Benar Ustaz Janita Harun. Ya, bila kita perhalusi iman, perhalusi kehidupan, kita akan perhalusi kata-kata. Sebab tu kata-kata ni senjata. Bila kita tak mahir guna senjata, nanti senjata makan tuan.
Sebab tu lisan itu mesti kena selari dengan iman. Kalau lisan tu keluar tanpa dengan iman, dia akan melukakan tuan punya badan. Hati-hati. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jaga masuk jalankan tanggungjawab. Ya. Kalau jaga tak terpakai, ya. Maksudnya sekarang, kena faham maknanya. Kena faham maknanya. Dalam istilah-istilah yang zahir tu. Baik, berbalik pada tadi. Jadi, contohnya saya bagi di sini adalah sebab itu, insya-Allah lisan berkata kepada Allah, tapi hati bertaruh untuk yakin. Maknanya, dia tidak berkata dengan kebenaran lah tu. Lisan berkata serah pada Allah. Maknanya dia bercakap dengan keadaan. Keadaan waktu itu dia nak cakap besar pada Allah, bukan dengan kesedaran. Kalau kesedaran, Allah akan tetapkan hati dia. Allah akan tetapkan. Tapi dia berkata-kata itu serah pada Allah. Maksudnya kepada keadaan lah. Dia bersumberkan perasaan lagi. Yelah Ustaz, serahlah pada Allah, nak macam mana dah kahwin. Itu serah betul atau sekadar sebut? Yelah nak macam mana dah susah, serah je lah pada Allah. Dah ini nasib saya. Nampak? Cara cakap pun kita tengok intonasi dia. Orang kalau cakap dengan Allah dengan benar ni, insya-Allah Ustaz, susah ni tak bagi kesan apa-apa pun. Kita usahalah. Saya takkan menyerah pada susah. Kerana saya ada Allah. Luar biasa ini kalam. Kalau ini keluar daripada kalam-kalam orang beriman, ini mantap. Barulah kita akan nampak kesan dia nanti dalam kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar. Kata-kata tu senjata kita kaitkan dengan al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih tajam daripada membunuh. Lebih dosanya, maknanya membunuh itu, ya itu senjata. Jadi kata-kata itu ibarat senjata bagi seorang tuannya. Maka kalau tidak mahir dalam mengatur, menyusun kata-kata, dia akan membinasakan dirinya sendiri. Senjata makan tuan. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Tak ada mudarat pada susah. Mantap. Boleh Tuan Azman. Macam ni. Bila kita dah faham iman, maka lisan kita disusun dalam keadaan menguasai keadaan. Okey. Besok kita sambung. Bagaimana bila kita dah faham situasi dulu, kita dah faham batil, faham hak, kebenaran tu akan menguasai keadaan. Contoh. Contoh, mana tadi? Tiada mudarat pada kesusahan. Nampak? Tiada mudarat itu datang dari iman. Kesusahan itu nafsu ataupun keadaan. Jadi ketika iman kuasai keadaan, apa jadi? Hilanglah kesusahan. Allahu Akbar. Tapi kalau makam-makam baru kuali, janganlah sekali sebut. Banyak kalilah sebut. Ni kalau makam pun jauh pada kuali, nak sebut, nak jadi, tak jadilah. Sebut berkali-kali. Ulang, tiada mudarat pada kesusahan, tiada mudarat pada kesusahan. Hayati baik-baik kata-kata itu. Hayati. Sebab tu jangan banyak berkata, tapi banyak fahami kata. Ini banyak kata, faham tidak? Banyak fahami kata-kata. Setiap kata ada makna yang tersirat. Apatah lagi kalamullah. Subhanallah. Fahami kata-kata itu. Tiada mudarat pada kesusahan. Renung balik. Tiada mudarat. Tiada. Tiada. Asal, tiada sifatnya ada. Ada kita tiada. Tiada. Nafi. Dia mula hayati. Dia rungkai satu-satu. Mudarat, darra, mudarat. Ada hadis. Bismillahilladzi la yadurru. Betul. Tiada mudarat pada susah. Susah ni apa? La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Susah tu makhluk. Susah tu keadaan. Mudarat itu sifat Allah. Jadi sifat Allah ni tidak akan tunduk pada keadaan. Sifat Allah pada Allah lah. Maka kita pun bergantung pada Allah. Tiada mudarat pada susah. Mudarat hanya pada Allah.
Mantap. Jawab begitu. Ini jangan lagi kita ikut keadaan bercakap. Jangan lagi kita ikut kebendaan bercakap. Malah kita kena kuasai keadaan itu. Kita kena kuasai kebendaan itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Haza min fali rabbi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini semua kurnia pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini kalau kita lihat, memang Puan Liz nak kata apa-apa dok fikir. Memang kena fikir sebab tu kata ni duduk di antara otak dengan hati. Akal, hati. Tengah-tengah dia. Jadi sebelum dia nak meluncur keluar, dia ibaratkan keris, ibarat pedang. Jadi mesti ada yang memegangnya, sap. Jadi apa yang pegang kata-kata itu? Adakah kata-kata itu dipegang dengan keimanan atau dipegang dengan kebatilan? Dia mesti ada yang menghunusnya. Di saat dipegang dengan kebenaran, kun fayakun. Allahu akbar. Di saat dipegang dengan kebatilan, dia akan patah balik kat diri. Sebab tu jangan mengata. Lagi-lagi mengata saya, jangan. Jangan makan diri. Jangan mengata. Mana ada Ustaz? Mengata. Jangan mengata. Mengata malah dengan sangka pula tu. Pegang ni, saat lagi senjata tu patah balik kat dia. Sebab ini dipanggil apa? Sunnatullah. Setiap yang buruk ataupun niat akan kembali kepada tukang yang cakap. Wa innamal likulli imri manawa. Dia akan kena balik. Sebab tu kata-katalah yang kata-kata yang baik. Sebab yang baik tu akan datang balik pada diri dia. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nah, hakikat miskin. Saya tulis tu kan kita ni kenapa takut miskin? Tak payah takut miskin. Miskin tu sifat kita. Kaya tu sifat Allah. Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Kenapa takut dengan sifat sendiri? Takut dengan sifat sendiri miskin. Apa? Memang miskin. Banyak harta. Miskin juga. Sebab apa? Sebab harta itu dikira hanya yang berpahala. Jadi kita masih lagi menggemis ridha Allah. Untuk Allah ridha dengan pahala harta kita. Ingat apa? Ingat dah sedekah dia selesai masalah. Belum lagi. Kita kena harap ke Allah. Ya Allah, terimalah sedekahku. Ya Allah, terimalah amalanku. Kena faham. Oh, orang yang banyak amalan pula. Oh, sedekah yang banyak, amalan dah banyak. Ingat amalan tu dia terima. Kena menggemis lagi dengan Allah. Ya Allah, terimalah amalan aku. Ya Allah, sikit pun jadilah. Ya Allah. Pengemis kita ni. Dia pengemis. Kenapa takut dengan status pengemis? Memang kita ni asal pengemis. Berakhir juga dengan pengemis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuan Nazrin, belum lagi. Belum lagi. Nanti dia nak keluar sekali dengan 3 jilid. Sekejap insya-Allah dalam pembikinan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah ada harta takut harta habis. Ya memang itulah sifat orang miskin. Sifat orang miskin. Ya benar Tuan Fadli Ahmad selalu bersangka baik dengan Allah. Husnuzan. Husnuzan. Kita dah sentuh dalam fatwa sunnatullah. Kenapa kena husnuzan? Ana inda zanni abdi bi. Kerana Allah hanya mendengar atau mengikut sangkaan hambanya kepadanya. Jadi apa yang kita tidak faham tentang Allah lalu kita berkata tentangnya, maka keburukan itu kembali kepada diri kita. Kita kata tak ada rezeki contoh. Kita tak faham. Sedangkan rezeki itu sifat Allah. Kita sebut tak ada. Allah kata, dah kamu yang kata tak ada, nak sangat tak ada, ikutlah tak ada kamu tu. Habis tak ada betul.
Sebab kita sendiri jahil tentang Allah. Maka kita berkata-kata dengan kejahilan kita. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Nak beli, ya Puan Ariana. Bukan beli, yang menonton wajib beli semua. Wajib beli. Nak mengaji kena ada kitab tu. Yang mana dah beli, yang belum, yang kitab Lisanul Haq, semua tak beli lagi. Jadi ready untuk beli. Yang hakikat kehidupan yang dah beli, replace saja yang baru. Yang belum ada hakikat kehidupan, kena beli. Okay, insyaAllah. Ready saja. Bila saya buka je, okay. Stok dah ready, bagi habis cepat sikit. Sebab sekali print bukan kecil-kecil, banyak-banyak tu print. Ada publisher yang dah mula sudi untuk buat percetakan dia. Masalah ada PKP ni sikit, PKPP lah. Lepas tu macam-macam lah cerita dia. Tak apalah, itu technical punya cerita. Baik. Apapun pengajian diteruskan. Ni nota di tangan saya ni ada. Jangan yang mengajar pun tak ada nota, penin. Yang mendengar tak ada, tak apa. Boleh salin dengan apa yang saya tulis. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Khair. Baik. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu. Pada malam ini. Cukup untuk kita merungkai dulu. Baik. Jadi maknanya apa kita bincang tadi? Kita dah faham. Kalam-kalam kebatilan ini dia akan merungkai atau membawa kepada keresahan, kegelisahan. Dia bersandarkan kepada keadaan, kebendaan. Emosi berkata-kata kerana terkesan dengan kesusahan. Berkata-kata kerana terkesan dengan kegembiraan. Kita tak nak terkesan dengan keadaan dan kebendaan. Kita nak berkata-kata itu terkesan dengan kesedaran ataupun atas kesedaran dia berkata-kata. Kita tak mau berkata-kata kerana ada benda lain yang mempengaruhi kita. Kita nak berkata-kata itu benar-benar dengan hakikatun, dengan kebenaran. Dan ini benar-benar kena minta bantuan Allah SWT. Sebab tu ada sifat Allah, ya mutakallimun, al-mutakallimun, yang maha berkata-kata. Memang kata-kata ni memang sifat Allah, bukan sifat kita sebenarnya. Kita ni sifat tuli, bisu. Tak boleh cakap. Habis tak? Kalau yang buruk-buruk tu pun, itu bila Allah tak redha atas dia, maka yang buruk-buruklah keluar dari mulut dia. Kalau Allah redha atas dia, maka Allah gunakan lisan dia ini untuk berkata yang baik-baik. Tu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tak ada kebetulan, tak ada, semuanya atas biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Ada notification yang tak naik, cek balik. Cuba pastikan semua yang menonton ni cek balik notification, pastikan naik, insya-Allah bantu. Mudah-mudahan tak ada terlepas siri-siri kuliah penting. Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan maklumkan dalam buku, saya akan maklumkan kemudian insya-Allah. Khair. Jadi apa pun terima kasih di atas kesudian anda semua bersama-sama dengan pengajian hakikat kehidupan dan Lisanul Haq ini secara online. Tanah dan Syabas Istiqomah, dan kita sama-samalah berazam dengan masuknya tahun baru ini Muharram, kita berazam untuk tinggalkan yang haram-haram. Kita nak tinggalkan yang haram-haram. Kita tak nak nampak macam halal tetapi perangai macam sambung sendiri, tak nak cakap. Kita tak nak nampak macam halal tetapi kata-katanya macam ... Nampak saja. Jadi azam Muharram, tinggalkan yang haram-haram. Perangai macam haram, kata macam haram, semuanya haram-haram tinggalkan. Apatah lagi perkara-perkara ini tanpa sedar menjadi kebiasaan kita sepanjang kehidupan ni. Azamlah, mohonlah kepada Allah, kurniakan makrifatmu, basirahmu, pimpin daku dengan cahayamu. Jangan jemu untuk terus berdoa kepada Allah. Jalan menuju Allah ini mesti mau tidak mau, wala man jaminallah illa ilaih.
Tidak boleh tidak, wala manja minallah, tidak boleh tidak, mesti dengan Allah dan kembali hanya kepada Allah. Jangan jemu bagi yang sedang berazam untuk berusaha untuk berubah, jangan bagi alasan untuk berlengah-lengah. Saya ulang lagi sekali, yang mana Allah pilih azam untuk berubah, jangan bagi alasan untuk berlengah-lengah. Nah, kerana kita tak tahu bila masa kita akan berhenti untuk berubah. Jadi jangan ditalbiskan iblis untuk berlengah-lengah untuk berubah. Jadi teruskan azam untuk menjadi yang lebih baik tahun baru ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita. Allah bantu kita untuk terus istiqamah di dalam jalan ketaatan. InsyaAllah khair. Jadi ketemu kita malam esok insyaAllah. Besok pagi tak ada, walaupun cuti tak ada. Jadi kita temu malam besok sambungannya masih dalam perbincangan selanjutnya dalam Lisanul Haq. Jadi terima kasih banyak insya-Allah. Terima kasih banyak. Minta maaf atas segala kekurangan dan segala keterlanjuran dalam penyampaian kata-kata, dalam segala apa yang disampaikan. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Khair. Cukup setakat itu dulu. Salam Hijrah 1442. Kita temu lagi dalam siri yang berikutnya pada malam esok insya-Allah. Mudah-mudahan yang menonton pada malam ini semuanya insya-Allah Allah pilih dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan surat Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.